يسر رب يسر رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم وبه نستعين اللهم ربنا ربي زدنا علما اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. Ini ialah suatu tafsir berkenaan dengan kejadian yang berlaku di Malaysia, banjir yang melanda. Banjir yang luar biasa lah kira-kira. Jadi kita rujuk kepada surah Al-A'raf ayat ke-94. Muka surat 162. Surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadarra'un thumma baddalna makana as-sayyi'at makana as-sayyi'atil hasanah hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra wasyarra wa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Baik, ini ialah sebagian daripada surah Al-A'raf, yaitu bahagian akhir cerita berkenaan dengan Nabi Syuaib dan kaum Madian. Kaum Syuaib, cerita kaum Syuaib. Kaum Syuaib ni ialah kaum yang niaga, macam kita lah, agak-agak macam kita lah. Nah, baik, saya baca secara rekas yang awal mukadimah cerita dia, kemudian baru saya tafsir ayat ni. Ayatnya bermula panjang mula-mula dia tu. Ayat ke 85. Ada. Ayat ke-86. Ayat ke-86. Jadi cerita Nabi Syuaib dan kaumnya, apa yang berlaku di zaman dia, iaitu setiap Nabi akan bertemu dengan musyrikin. Tak boleh lari dah, cerita tu dia berlaku. Daripada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Thamud, Nabi Lut kepada kaum dia tu, dan Nabi
Syuaib kepada kaumnya, iaitu Madian. Kaum Madian ni kaum yang berniaga. Dia berniaga tengah jalan. Mana semua laluan tu kena lalu ke dia. Macam kita ni lah. Semua jalan nak pergi ke mana-mana tu lalu kok negara dia. Contohnya Malaysia ni. Mana semua orang nak lalu nak pergi ke Jepun ke Amerika ke. Orang Jepun nak pergi Amerika, China nak pergi Amerika ni, ataupun nak pergi ke India ke apa tu, lalu ke semenanjung kita ni lah. Lalu ke ni. Jadi sini tempat pusat niaga, boleh untung lah tengah jalan ni. Mereka bukan nak berniaga dengan kita, tapi mereka lalu jadi singgah. Akibat daripada singgah itulah berlakunya perniagaan. Begitu juga kaum Nabi Syuaib ni, di mana orang-orang Arab lalu nak pergi ke Syam, Damsyik. Lalu ke kaum dia, tempat dia. Orang Syam nak mari ke kawasan Yaman ke, lalu ke dia. Nak pergi ke Mesir, lalu ke dia. Orang Mesir nak pergi ke lalu ke dia. Orang Lebanon nak pergi ke Yaman, lalu ke dia. Jadi dia ni tengah-tengah pusat gitu. Wala taqudu. Janganlah kamu duduk-duduk. Di setiap siratin, di setiap jalan. Tu'idun, sambil menakut-nakutkan. Wa tasudduna an sabilillah. Kamu menghalang orang-orang lain daripada jalan Allah. Jalan-jalan Allah, yaitu man amana bi, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia ni sekat orang, menyekat orang daripada beriman. Nah, orang nak pergi ke Baitul Maqdis, dia sekat. Orang nak pergi buat haji di Mekah, dia sekat. Nah, orang beriman lah. Watabghunaha 'iwaja, mereka mencari kebengkokan dalam agama, iaitu bid'ah, buat bid'ah dalam agama. Wadhkuru, dan ingatilah, dan hendaklah kamu ingat, id kuntum qalilan, iaitu ketika kamunya dulu sikit sangat, lemah sangat, sikit lemah, supaya sikit menyebabkan lemah, ataupun ramai pun lemah. Fakaththarakum, maka kan Allah Ta'ala meramaikan kamu jadi makmur. Wanzuru, dan perhatilah, kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimanakah akibat kesudahan orang-orang yang buat syirik ni, melampaui batas ni, buat syirik ni. Tuan suruh perhati tengok ni macam mana dia buat. Wa in kana ta'ifatum minkum, jika ada di antara kamu ini satu golongan, amanu, beriman sungguh pada Allah, billadzi ursiltu bihi, dengan kitab yang Allah Ta'ala telah utuskan dengannya kepada nabi-nabi. Wa ta'ifatun, dan satu golongan lain pula, lam yu'minu, tak beriman. Fasbiru, maka bersabarlah orang-orang yang sebab agama, hatta yahkumallahu bainana, hinggalah sampai keputusan Allah di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Tuhan yang sebaik-baik pemberi kehakiman, paling bijaksana. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru. Ni masalah tu sini. Ni masalah. Jadi orang-orang yang tabligh, ada yang beriman, ada yang tak beriman. Ya, dia tabligh tu. Tetapi yang tak beriman ramai-ramai itu disebabkan oleh ni ayat dia. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, berkata pembesar-pembesar dari yang sombong daripada kaumnya. Pembesar-pembesar, iaitu jawatankuasa lah, JKK, jawatankuasa masjid, jawatankuasa majlis agama sendiri ke. Alladzina istakbaru, yang sombong, dia sendirinya tak belajar,
belajar sikit-sikit, kemudian dianya jadi orang besar. Pasal orang lain lagi jahil pada dia. Min qaumihi, daripada kaumnya. Nak serupa adalah, nak serupa orang kita dah ni. La nukhrijannaka, kami sungguh-sungguh akan usir kamu ya Syuaib, wahai Syuaib. Kami sungguh-sungguh akan usir kamu keluar daripada negeri ini. Walladzina amanu ma'aka, dan orang-orang yang beriman bersama kamu, min qaryatina, daripada negeri kami ni. Kamu ni tak ada kerja lain ni. Kejap-kejap ya keluar, kejap-kejap ya keluar, kejap-kejap ada. Susah kami. Bila kami buat gini kata bid'ah, buat gini kata bid'ah, buat gini reka, buat gini kufur, buat gini syirik. Dia gitu. Wala ta'udunna fi millatina, dan kamu sungguh-sungguh kembali situ dah. Aula ta'udunna fi millatina, atau kamu kembali kepada agama tok nenek kita. Kalau kamu kembali buat bid'ah balik, buat maulud semula, tak beres. Kalau tak balik, tadi kita nak halau lah. Lebih kurang tu lah mana ni. Qala, maka kata Nabi Syuaib, awalau kunna karihin, apakah kamu nak halau kami, walaupun kami ini orang-orang yang membenci kerja-kerja yang kamu buat. Kamu nak halau kami benci tengok apa yang kamu buat ni. Benci. Dia pun benci juga pada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun benci pada dia. Kita pun benci tengok dia maulud, dia berjoget dalam masjid tu, kita pun tak benci juga. Dia pun benci tengok kita benci tu. Sama-sama. Qad iftaraina, sungguh-sungguh kamu ini telah mengada-ngada terhadap Allah. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba, sungguh-sungguh kamu ini sudah mengadakan kepada Allah Ta'ala dusta. Yang kami buat ni betul, yang kamu kata kami tak betul tu, kamu ni dusta pada Allah. Faham kan? Jadi kita larang dia kata kita ni pembohong. In udna, jika kami kembali fi millatikum, kepada agama kamu, ba'da idh najjayna Allahu minha, jika kami kembali kepada agama kamu selepas idh najjayna Allahu minha, selepas Allah Ta'ala telah menyelamat kami daripada syirik-syirik yang kamu sudah buat. Allah Ta'ala sudah selamatkan kita. Kamu ni suruh kita ni kembali semula, buat syirik semula, buat bid'ah semula. Kita dengan mereka satu perkara aja. Apa yang mereka buat tu kita tak buat. Kita tak buat ya. Dia marah kerana kita tak buat tu. Kita ni marah kerana dia buat. Dia marah kita kerana kita tak buat. Yang awak kata benda tu ibadat, tak apalah. Kalau betul awak tu, betul lah awak ya. Kita tentu dah tak berdosa pasal kita tak buat. Kan? Ada kita berdosa kerana kita tak buat tu. Dan benda awak kata pun sunat ya. Maulud apa tu, tunggu kubur, awak tahu benda tu sunat ya awak kata pun. Jadi kalau kita tak buat, dosa kita. Tak berdosa. Kan? Kita tak apa? Kita tak boleh pahala ya lah. Bukan? Awak boleh pahala je. Tapi Nabi kita tak ajar awak buat tu. Kita tak percaya kamu akan dapat pahala tu pula. Nah, kami tak percaya kamu dapat pahala tu.
wa ma yakuna lana, dan tidaklah patut bagi kami anta'uda fiha, untuk jika kamu kembali kepada buat perkara-perkara syirik tadi. Tak patut kita ya. Masa Tuhan sudah selamatkan kita, beri pada kita ada Quran dah ni. Mereka tak belajar Quran macam kita belajar ni. Kita belajar langsung lah. Ustaz-ustaz dia tak mengajar. Hadis-hadis ustaz dia tak mengajar. Ustaz-ustaz kita mengajar atau hadis kita ustaz, dia ambil hadis-hadis ekstrak aja. Bukan? Kita ni mengajar, pihak kita mengajar tafsir Quran lagi, hadis Nabi lagi. Dia nya mengajar sebahagian daripada Quran. Ayat Quran saya tanya tadi, ini ustaz sini mengajar tafsir ya. Malah tadi saya tanya, ustaz ada mengajar tafsir sini ada? Dia mengajar surah apa? Surah apa dia ada? Ya sudah aja ada. Dia kata tak, dia jemput. Bermakna, so ayat yang dia kenal, dia mengajar. Ayat yang tak kenal, tak mengajar. Jadi, it is pockets of knowledge. Sebagian sini beritahu, sini beritahu. 4-5 surat, muka surat pula, beritahu pula sikit. Bila orang nak reti semua ni? Yang orang kita pula, yang belajar semua. Lepas tu hadis pula. Orang kita mengajar Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmizi, Abi Daud. Dia ni belajar hadis 40, mustika hadis. Tinggi-tinggi dia ajar Bulughul Maram. Tinggi dah tu. Nak jadi qadhi, belajar Bulughul Maram. Di madrasah saya, Bulughul Maram ni tahun 1 belajar. Daripada 8 tahun. Daripada 8 tahun belajar, tahun 1 belajar Bulughul Maram. Lepas tu kita yang belajar tinggi pada dia tu, jadi kita pula salah pula dah. Dia yang belajar rendah pada kita tu, jadi dia pula dah betul. Betul orang belajar tadika daripada orang belajar di universiti. Ayo. Mana saya kata malam tadi apa dia? 1 campur 1. Ada orang tak hari ni nak beritahu semula ni. 1. Kita tadika kan tadika. Nah. 1. Tengok kanak-kanak kata. 1 campur 1, jawapannya 2. 1 campur 1, jawabnya 2. Kita bertanya, 1 campur 1 berapa? Dia pun jawab 3. Awak nak fikir macam mana ni? Awak berasa menasabah kat ni? Kita pun beritahu balik. 1 campur 1, jawapannya 2. Kita bertanya 1 campur 1, kita pun kata, dia pun 2, dia kata. Betul lah tu. Kita pun tak tunjuk tangan, kita pun kata 1 campur 1, jawapannya 3, dia jawab balik. Tidak, awak rasa tak masuk akal tak? Kita pun berkata balik, iaitu Maulud Nabi ni Nabi tak ajar. Betul? Dia kata betul. Mengucap 2 kalimah syahadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku nak ikut ajaran Nabi. Betul? Betul. Jadi Maulud ni Nabi tak ajar bukan? Ya. Pasal kita mengucap 2 kalimah syahadah tadi bukan? Ya. Betul? Betul. Jadi Maulud boleh buat ke tidak? Dia pun jawab boleh. Awak jadi awak pun jadi. Ayo. Tak masuk akal kan? 1 campur 1, jawabnya 3. Awak nak buat macam mana ni? Awak macam mana? Otak ni kena koci ni, macam mana nak buat? Ha? Tak ada. Tapi itulah benda yang kita tanya dia pula. Allah Ta'ala dengar tak kita bercakap ni? Dia kata dengar. Allah Ta'ala dengar tak kita bercakap ni? Dengar. Allah Ta'ala faham tak apa yang kita cakap ni? Dia kata faham. Allah Ta'ala tahu tak kita bohong ke tidak? Dia jawab tahu. Macam mana Allah Ta'ala tahu?
Dia kata tahu kerana dia tahu dalam hati, dia kata. Jadi kita pun tanya balik, Allah Ta'ala tahu tak apa yang kita kata dalam hati? Dia kata tahu. Jadi kalau kita doa dalam hati, Tuhan tahu tidak? Ya. Awak nak baca doa sendiri ke tidak? Tak mahu. Nak pakai? Berakal juga. Jadi awak pun jadi pelik ada. Ya masalahnya segala al-mala'un ni, pembesar-pembesar di Malaysia ni tak faham dah ni, tak larang benda ni. Macam mana ni? Tak. Dia panggil al-mala'un, pembesar sini, muftinya, dan menterinya. Sebut nama dah lah. Al-mala'un tu ayat. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru, ya sombong. Ya sombong. Saya tanya balik, mudah kan? Kita wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila kita tanya kenapa awak mengucap, dia tak boleh jawab. Dah mula-mula tu. Dia kata pasal dia Nabi. Kenapa awak mengaku dia Nabi? Kerana dia Nabi. Okey, awak mengaku pasal apa? Tak jawab dah. Tak jawab dah. Tekan dia kata kerana Nabi itu dilantik oleh Allah. Memang dia dilantik oleh Allah. Ya awak pergi mengaku tauhid. Tak ada jawab pula. Kita apa sebab? Dia pun beritahu. Sidik, tabligh, fatana. Dah. Dia kata, saya kata tu sifat Nabi, ya awak pergi mengaku tak apa pasal? Kan dia sifat gitu. Iyalah, ya awak pergi mengaku dia Nabi, dia sebagai Nabi Rasul tu pasal apa? Dia pun tak boleh jawab. Nabi saya bawa kamu tak? Ya. Nabi mengajar pada kita tak semua ni? Ya. Habis kenapa awak mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul? Tak ada jawab juga. Sehingga kita kata, kenapa awak mengaku? Kerana kami wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku mengaku nak ikut ajaran Nabi. Dia berkata, ya betul Ustaz. Betul tak? Jadi awak nak ikut kata ajaran Nabi? Nak. Nabi jadi awak nak buat tak apa yang Nabi tak ajar? Tak nak buat. Maulud nak buat ke tidak? Nak. Tak sakit tubuh. Satu campur satu, jawab aja 3. Awak pun jadi bengong. Nak kita tak faham macam mana dia tak faham tu. Faham tak? Bukan kita bengong seperti dia tu, tidak. Kita macam mana dia tak boleh connect tu. Allah Maha mendengar. Dia dengar belakang pada hati. Kenapa awak tak nak doa sendiri? Tak boleh. Pasal kena tak iman juga. Tak iman pula sanggup jadi berakal pula. Kerana ini. Ustaz sanggup jadi berakal juga kerana ni. Bukan ini saja, ni. Dan semua ni adalah mengakibatkan kerosakan. Jadi manusia tu sedang buat syirik, tak ada siapa dia tegur. Baik, sambung ayat tu balik. Wa ma yakunu lana ada. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Tak patut bagi kami ni jika kami kembali kepada ajaran kami ya dulu. Ya dulu ikut kamu lah maknanya. Illa melainkan an yasha Allahu Rabbuna, melainkan Allah Tuhan kami izin tak boleh baru kami ikut. Tapi masalahnya Nabi kami sudah mati dah. Jadi izin itu sudah ditutup dah. Betul? Nabi mati dah. Melainkan Tuhan izin. Tuhan izin tu maknanya kena wahyu. Dan Nabi-nya sudah mati. Bermakna wahyu tak ada lagi. Bermakna izin sudah tutup. Izin itu sudah tutup dah. Habis dah, tutup dah. Tutup kes dah. Wasi'a Rabbuna, dan keluasan ilmu. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma, dan ilmu Tuhan kami itu meliputi segala sesuatu. Meliputi. Meliputi sini, ilmu Tuhan kami meliputi
segala sesuatu, iaitu mengetahui apa yang kamu nak sebenar sekali. Yang kamu nak sebenar sekali Tuhan tahu. Kamu tipu orang ramai ni kerana nak duit lah, kerana nak pangkat. Kalau kamu tegur, kalau kamu tahu, kamu tegur. Kamu tegur, nanti kena buat kerja. Tu masalah besar. Vested interest, jaga kedudukan. Itu bagi yang berpangkat. Yang ustaz bawah-bawah ni, kalau beritahu kamu, tak ada pendapatan. Allah tawakkalna, ke atas Allah Ta'ala lah kami bertawakal. Kami apa-apa yang kami buat ikut ajaran Nabi. Kami bertawakal gitu ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wahai Tuhan kami, bukakanlah keputusan di antara kami dan di antara kaum kami bil haqq, dan untuk menzahirkan kamu Tuhan kami. Zahirkan Allah Ta'ala yang mempunyai kuasa sebenar. Baca doa ni, kena Rabbana, wahai Tuhan kami, iftah, bukakanlah keputusan kamu bainana wa baina qaumina, di antara kami dengan kaum kami, bil haqq, supaya kamu zahirkan kamu Tuhan kami. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya dan kamu wahai Tuhanku sebaik-baik pemberi keputusan. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, dan berkata mala'un dah mala'un tu awak dah ingat mala'un tu ya ke pesan dah mala'un. Jadi kalau kita sebut gitu, dia panggil mala'un. Betul lah awak kata tu mala'un. Mala'un tu penjahat. Memang penjahat pun. Mala'un. Alladzina kafaru, yang eka min qaumihi, daripada kaumnya, kepada orang-orang yang beriman. La ini taba'tum Syu'aiba, jika kamu ikut Syu'aib ni, jika kamu, dia beri warning kepada pengikut Nabi Syu'aib. Jadi nak buat tindakan apa-apa kepada Nabi Syu'aib tak kuat. Tapi kaum Nabi, pengikut Nabi Syu'aib itu dia lemah-lemah. Lalu dia kata pada kaum Nabi Syu'aib, iaitu orang-orang beriman dengan Nabi Syu'aib ni, la ini taba'tum Syu'aiba, sekiranya kamu ikut juga ajaran Nabi Syu'aib ni, innakum, benar-benarlah kamu, idzan, jika buat sungguh, la khasirin, kamu akan jadi rugi sungguh. Kita akan boykot lah apa macam-macam semua apa semua. Fa'akhadhathumus rajfah, maka kami timpa kepada mereka tu rajfah, iaitu satu gegaran yang kuat. Satu gegaran, satu gempa yang kuat, sehingga kuat tak kuat dianya cabut jantung dia, cabut cahaya otak, derah. Dia sebenarnya tempikan daripada langit, menggegarkan bumi, maknanya mencairkan otaknya, bodinya jadi cair. Awak tanya saintis, saya tak percaya saya kata. Kalau berlaku satu sound wave yang derah, otak awak ni akan jadi cair. Sound wave tak? Gelombang sound. Tanya saintis saja. Pernah yang tu otak ni cair. Tak sejak lah cumi pecah apa ni, dinding utuh, dinding rumah utuh, tak kira dah tu. Yang body pun cair, isi dalam tu cair. Fa'asbahu fi darihim jathimin, jadi maka jadilah mereka itu pada dalam rumah-rumah mereka tu jathimin, tersembah bumi.
alladzina kadzdzabus sayyi'at Syu'aibah, orang-orang yang mendusta Nabi Syuaib itu, yaitu orang-orang yang menolak ajakan tauhid dia itu, ka'allam yamnau, seolah-olah mereka itu tak tinggal pun fiha, dalam negeri itu, alladzina kadzdzabu Syu'aibah, orang-orang yang menolak ajakan Nabi Syuaib itu, kana humul khasirin, mereka dulu tu adalah mereka yang rugi sebenar. Fatawalla anhum, maka berpalinglah kamu Nabi Syuaib tu daripada mereka. Wa qala ya qaumi, dan berkata Nabi Syuaib, wa ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalati rabbi, aku telah sampaikan risalah-risalah, perintah-perintah lah, perintah-perintah Tuhanku. Wa nasahtu lakum, aku pun senantiasa beri nasihat pada kamu. Fakaifa asa ala qaumil kafirin, maka bagaimanakah boleh menjedihkan hati aku lagi terhadap orang-orang yang engkar gini. Nabi Syuaib kata, macam mana lagi aku boleh nak sedih pada kamu ni? Aku tak reti dah nak cerita. Habis benda. Dah satu campur satu, dia jawab tiga. Nabi Syuaib kata tidak, dua. Hai, tiga. Awak macam mana? Maka ini ialah contoh-contoh Nabi Allah Ta'ala kata yang kena kepada kaum Nabi Syuaib itu ialah kes ni, kes ni, kisah ni, iaitu daripada pembesarnya kepada pengikutnya, dan pembesar tu Al-Mala'u ni warning kepada Nabi Syuaib, lepas tu warning kepada pengikut Nabi Syuaib. Akibat daripada warning dua-dua gini, maka akibat tu ditimpa gegara tadi. Maka ringkasan bagi cerita tu ialah cerita yang kita baca bagi negeri Kelantan ni, kes ni, Pantai Timur gitu. Yang pelik ya, yang kena berat ni ialah Kelantan. Yang tak pernah kena berat yang lain negeri-negeri tu ada yang kena tapi tak seteruk ni. Ini macam kena tsunami ni. Banjir tsunami ni. Bukan gempa bumi tsunami itu. Bukan tsunami air laut ni. Tsunami air hujan ni. Allah, pelik sungguh. Berlaku pula tsunami dulu, berlaku 25 Disember ya Pak? Ha? Ni pun 25 Disember ya Pak? Yang berlaku dulu di Sabah dulu 25 Disember. Di Sabah, dia Jodi ya itu, atas bukit. Kena lumpur tak? Buat dak manusia ni lupa bakal. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, tidaklah kami utuskan pada mana-mana penduduk negara, penduduk negeri, min nabiyyin, daripada para nabi. Seorang nabi ke, para nabi ke, da'i ke, mesti dia tidak utus kepada negeri itu, melainkan dia utuskan menabi pada negeri itu dulu. Lepas utus tu engkar, boleh beda nabi. Illa akhadna ahlaha, melainkan kami azabkan penduduknya bil ba'sa wad dharra, dengan kesempitan hidup, wad dharra, dan penderitaan bala bencana, la'allahum yadharra'un, mudah-mudahan mereka tu kembali merendahkan diri kepada Allah semula, iaitu mentauhidkan Allah balik. Tengok kita ni dari sebelum Jepun dulu miskin tak? Tok nenek kita miskin. Lepas tu merdeka miskin tak? Tok nenek kita pula miskin lagi. Sebelum mata tu daripada zaman Paramaswara lah, apalah, British lah, Belanda lah, semua kita ni dia jajah. Kesempitan hidup dengan bala bencana yang ditipu oleh penjajah-penjajah dulu. Lepas tu mari Jepun. Untuk guru yang karut-karut ni semua kena banyak kelapa habis untuk ambil air kelapa. Jadi tak ada dah lagi tunjuk tupai jatuh apa, semua boleh tembak, keluar api tangan, tetak taluk, semua hilang belakang. Bila mari Mursyidin Ori lari belakang.
Lepas tu merdeka lah. Merdeka pula. Sebelum merdeka tu ada bintang 3 lah hari. Mengetah berapa hari, ya 2 minggu lah. Merdeka mati ramai pula situ. Panjpun. Lepas tu merdeka. Merdeka tu pula jajah berhenti lagi. Dia bagi semua tanah tu. Tanah Negeri Sembilan Melaka tu 10% untuk rakyat duduk. Yang lain semua estate, estate getah British Melaka. Softfield-nya, Harrison Crosby-nya, Guthrie-nya. Mari sini di Kuala Lumpur ni pun, di Selangor ni Guthrie ada lagi. Tukar je lah, tukar reba ya. Tapi company tolak ya, sama tu lagi. Itu dia beri kesempitan hidup. Jadi rakyat yang daripada negara-negeri sana, negeri-negeri yang dijajah sana, yang berat-berat sana, rumahnya batang tiang salengan. Tahu salengan? Tiang umum. Orang Melaka tu kena buat, dia punya bilik tidur, maaf lah saya kata ni, tapi this is the truth. Iaitu tiang rumah salengan 4 batang. Iaitu ibu bapa duduk situ lah. Lepas tu adalah ruang tidur untuk anak. Bukan gitu rumah orang Melaka. Lepas tu ruang tamu, tak ada ruang tamu. Maka tempat balai itu jadi tempat ruang tamu. Bukan luar tu. Maka tak ada tempat nak dekorate, maka kena dekorate tangga. Nak masa miskin kan? Dijajah. Negeri Sembilan lah betul. Melaka pun gitu. Kedah pun gitu lah. Penang, supaya lah persaingan lah kau tiang rumah. Sampai tak percaya orang Melayu ni boleh jadi toke, tak percaya. Orang Penang tak percaya orang Melayu boleh jadi toke. Tak percaya. Kalau kita kata nak beli tanah dia tu, dia kata mana toke awak? Kata saya sendiri. Saya sendiri tu, saya kata masa saya buat perumahan dulu. Tak mungkin awak tak beli awak. Kita orang Melayu tak boleh beli tanah. Saya sendiri tanya, minta nak beli tanah dia di Melaka, di Penang gitu. Baik, rekaskan cerita negeri-negeri ni jajah. Yang di Kelantan ni pula sumpah ya, cuma rumah-rumah lantai itu batang nibung, lantai rumah tu batang nibung. Awak cuba bayangkan batang nibung lantai, bukan tas ni, bukan batang nibung. Buluh. Dinding buluh. Buluh dia panggil, kita panggil buluh asap. Ayam. Ni masuk ni. Masuk ni. Ayam. Di Kelantan dia panggil buluh asap dia panggil. Di sini panggil buluh ayam. Dinding rumah. Pasal apa boleh buat dinding? Pasal tidak ada orang gila pun tak akan langgar dinding. Sorry to say lah. Sebab tu cumi-cumi tak ada orang langgar. Tu dia supermarket mana tu. Orang tak langgar dinding, dia tahu dah dinding walaupun nipis gitu. Sorry lah, tapi betul-betul lah. Dia ketawa lah. Dia dinding kan. Jadi oleh kerana dianyamkan oleh Nabula, maka jadilah. Saya masih ingat dulu, mana setengah-setengah di Kelantan sana, setengah-setengah tu kita makan budu kan. Cicah dengan ni apa kaca cambah tu? Cambah. Toge. Cicah berdiri. Tak makan budu tu. Berdiri. Awak tahu dia cicah berdiri, tahu? Kaca cambah tu, kaca cambah toge tu. Bubur gini, kalau bubur gini kan takut budu banyak ambil. Bubur gini. So tu. Lepas tu pojok kayu. Jadi lebih kurang macam kambing tu dulu. Habis pojok kayu tu. Sebagai ulam. Jadi masa lepas tuai suka sekejap pasal ada beras baru. Ada dengan wawnya apanya, start lah situ judinya, dengan menoranya. Balik-balik modal syirik semula lah. Menoranya apa, yang wayang kulit. Lepas pada menuai. Masa nak menuai itu kulit kuning. Tak lepas-lepas juga lagi. Maka kesempitan hidup ni senantiasa ada. Nak bomo di Kelantan tu main peteri. Awak tahu peteri? Tahu? Tak tahu kan? Oh, yang purba punya tu.
dengan joget, dengan apa ni. Macam moyong tu, pernah tengok main moyong? Macam tu, tapi dia buat dalam bentuk bomo. Dia panggil bakit angin dia panggil. Di mana orang sakit tu tiba-tiba boleh bangun silap tu. Pelepah angin sekali dia kata. Bangun silap, sudah silap tu sembuh. Dah jin masuk, keluar dia. Dia sirik semula. Jadi kesempitan hidup ni baru saja beberapa tahun ni lah baru ni maju. Masa saya pergi ke Tok Bali tu hari, dia saya bawa Sakabah, saya duduk orang Kota Baru kan saya. Jadi saya di Tok Bali tak ada jual paper ni, tak jual. Paper tak jual di Tok Bali ni. Masa saya pergi tahun 93. Bukan lama ni. 93 saya pergi. Dia tengok saya pagi-pagi baca Sakabah, dia kata, Ji beli Sakabah hari-hari ke? Saya pun tengok pada dia. Soalan tu, beli Sakabah hari-hari ke? Jadi saya pun tengok kan, pasal tak masuk akal soalan tu. Bagi kita Sakabah apa lah Sakabah beli hari-hari. Saya kata memang saya beli. Dia pun tengok ke saya. Tengok ke dia. Mula-mula saya tak faham lah. Rupa-rupanya semua tak telah. Kereta ada sebuah ya. Sebuah ya kereta. Sepanjang jalan Tok Ali tu ada rumah 4-5 buah ya tengah jalan. Masa saya buka di hati saya tu baru ya. Tetapi kekufuran ni tak berhenti lagi. Jadi akibat daripada itu nak beritahu bil ba'sa, iaitu kesempitan hidup. Lepas tu bala bencana. La'allahum yadarra'un, supaya mereka itu kembali mengesakan Tuhan balik. Tak dengar kata juga. Ni. Tak dengar juga. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian kami tukar tempat keburukan yang kami timpa pada mereka itu dengan kebaikan. Buka kebaikan. Setiap rumah di Tok Bali sudah ada kereta dah belakang. Rumah saya dulu offer, tuan tanah tu offer 15,000 1 ekar. Saya kata nak buat apa tepi laut. Masa saya beli tu 55 dah sekarang. Setengah ekar 3,000. Saya kata nak buat apa? Setengah ekar nak buat rumah besar sangat kita. Setengah ekar 3,000. Setengah ekar 3,000. Tahun 95. Sekarang ni bila kerja start buat pengambilan tu, jeti sudah naik, buat pengambilan tu. Ni buka kepok dah lah. Ni dah. Jadi semua rumah batu habis dah lah. Semua. Haji tak pergi lagi. Pasal apa Haji tak pergi lagi? Pasal dia bagi semua harta-harta tanah-tanah tu. Dia takut anak dia tak ada tanah, dia beri satu seorang. Akibatnya jatuh miskin balik dia. Dia tanah ada 10 hektar misalnya, anak ada 10 orang. Dia sekar seorang, tinggal dia setengah hektar. Dia nak makan apa setengah hektar? Ibu bapaknya, anaknya boleh sekar seorang. Anak tak tolong anak ibu bapa, jadi tak boleh ganti juga dia. Apa tak? Mana Tuhan tak buka kepada dia, tak buka untuk lepas daripada kemiskinan dia tu. Sepatutnya tanah 10 hektar tu jangan bagi lagi lah. Awak pun tak mati awak boleh kan awak bukan? Tak ada bagi satu. Lepas tu dia duduk dalam miskin pula dia. Tak boleh bergaji juga. Dan mereka ni mati seorang mati. Tapi kekufuran yang berlaku tu, bila mati saja siapa-siapa kena 1,800 hari mati. Kena get ready with 1,800 ringgit hari mati. Tok Wali semua.
Orang yang usul jenazah tu ada seorang yang accountant belakang tulis nama. Tulis nama belakang. Pasal kan usung tu, usung 45 langkah boleh ganti kan. Yang ganti tu yang pasal RM30 sekali seorang tu. 30. Lepas tu tunggu kubur pula. 5,000, 3,000. Duduk dalam miskin, syirik tak berhenti lagi buat. Sehinggalah saya datang anak saya beritahu. Sekarang ni dia nak tahlil atas kubur, balik-balik takut ada orang kita dekat. So, dah berhenti dah buat. Berhenti dah. Kalau dia buat tahlil pun, tahlil agak-agak je 20 kali la ilaha illallah atas kubur tu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, balik cepat-cepat. Takut pagi popok kita kan. Dia malu, dia tahu ni sebenar kali. Bukan kita ada situ pun. Kebanyakan sudah tak buat, tapi yang buatnya tinggal baca sekat 20 ya. Kena buat, kena tegur lah, tak boleh. Dia kena gitu dah. Yang pengusaha itu, penunggu kubur yang saya panggil itu. 3 peti kain plekat. Buat turun mayat, 1 kain plekat beri. Dia 4 orang, 4 lai. Jadi 4 orang, dia lebih kurang, popok dia tu lebih kurang 10 orang. 10 orang lah popok dia ni. Yang 10 orang ni bergaduh dengan saya ni sampai mati lah. Sudah mati ramai dah. Tinggal 2-3 orang lagi tinggal. Masih hidup lagi lah. Tak panggil dah, saya pergi tahlil ke apa, tak panggil dah. Tak panggil dah untuk pergi semayang jenazah, tak panggil dah. Pasal saya naik atas tu, saya kata, adik kakak semua jangan bagi lah duit pada siapa-siapa kata yang mari semayang. Marah dia. No, you have to tell, you have to. Tak boleh lah, dah. Jadi akibatnya dia tak panggil kita. Bila mati siapa-siapa pun buat dia, tak. Saya takut kita larang kan. Punca pendapatan tu. Dia menanam mayat lah, paling untung sekali. Sudah tanam, dapat duit. Boleh hasil terus. Oh, tak payah lagi. Tak ada pokok lambat. Oh, tak ada pokok lambat, pokok kelapa, apa lambat lah. Kalau tak ada mati 6 bulan, 3 bulan tak ada mati. Tak ada mayat, hari sama boleh duit. Jadi akibat tu, bila tak dengar kata juga, maka Tuhan buka. Maka nasayyi'ah tukar daripada tempat jelek yang mereka tanggung tu kepada hasanah. 2-3 buah kereta, sebuah rumah dalam belakang di atas sana. Tunggu kubur ada lagi? Ada. Kahwin, sanding, apa maulud lagi besar pak. Sudah nyanyi atas masjid di Masjid Besar Muhammadi pun sudah nyanyi dah. Masjid Kubang Krian, Masjid Telipuk, masjid semua masjid-masjid besar ni sudah dinyanyi-nyanyikan lagu-lagu puji-memuji macam Kristian itu kepada Nabi Isa. Cuma beza kepada Nabi Muhammad. Hatta afau, sehinggalah mereka itu berkembang biak. Berkembang biak harta dan bid'ah syirik yang mereka buat itu berkembang. Oh. Waqalu, dan mereka kata, yang berkembang ni pula kata, yang anak-anak ni pula kata. Qalu, mereka kata, qad massa'aba anad-dharra was-sarra. Telah ditimpa kepada tok nenek kami ni kesusahan, bala-bala bencana dan kesusahan-kesusahan. Dia kata. Pasal apa? Pasal mereka tu tak educated lah, apalah, macam-macam dia kata. Ni anak-anaknya pula. Anak-anak kata kepada tok nenek dia. Pasal tak educated lah, inilah, pakai kain sekat ni lah. Sekilah duduk di pinggang. Sadat. Maka akibat daripada mengejek kepada tok nenek yang buat syirik, dia pun buat juga lagi dia. Fa'akhadnahum baghtatan, maka kami timpa kepada mereka azab yang tiba-tiba. Ni hujannya 2 hari ya ni. 2 hari hujan lebat ni. Hujan lebat ni 2 hari ya. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tak sedar benda ni nak mari gini.
Sampai kenderaan-kenderaan tak ada nak pindah. Berapa banyak kenderaan, rumah tinggal tunggu. Rumah tinggal tunggu. Rumah tinggal tunggu. Kesian. Dia bila bala mari, orang tak bersalah betul habis pokok belakang ni. Tu tak tahan. Dan peristiwa lagu ini sudah berlaku di Iraq. Iaitu Saddam Hussein sudah buat eka kepada agama. Dia sudah buat berhala dia sendiri. Habis di setiap rombak ada tugu dia, ada patung dia. Di setiap cabang 3, cabang 4, di setiap pejabat-pejabat kerajaan, sekolah, tak sekira lah dalam TV apa tu, tak sekira lah gambar tu dia tak masuk campur dah tu. Dan ulama-ulamanya tak berani nak. Bila tak berani tegur ni masalahnya. Lepas tu Syiah duduk dalam kufur dalam negara dia tu, dia pun buat dak juga. Maka akibatnya Tuhan hantar bukan orang Islam yang jatuh, orang kafir yang jatuh ke orang Islam tu. Begitu juga berlaku kepada Baghdad. Dijatuhkan oleh Hulagu. Hulagu ni orang kafir. Pergi serang Baghdad tu, hancur, bunuh semua sekali. Sebab syirik kufur sudah mula ada dah. Kitab-kitab daripada Greece, daripada Rom sana. Falsafah karut-marut tu semua sekali diterak dalam tasawuf Islam. Tu dia. Menerap. Dan kita di Malaysia ni ada satu pengajian dia panggil apa? Tamadun Islam. Iaitu apa saja agama yang masuk Islam, orang-orang masuk Islam, dia hanya mereka hanya perlu menerapkan Islam dalam agama bekas agama mereka. Gitu. Tak. Orang Hindu, betul nenek kita orang Hindu, maka Islam tu Hindu tu menerap Islam tu ke dalam Hindu, iaitu dengan kahwin sanda itu kan. Tu. Dan dia hidup lah tu. Kawan saya seorang daripada profesor, ada siapa dia pergi hari tu, tak tahu dia ayat Quran betul kerti nak baca. Profesor tu kan, classmate saya. Jadi orang yang mengaji agama, yang belajar agama ialah orang-orang yang belajar bukan Quran, bukan hadis. Itu masalah. Mereka belajar bukan Quran dan bukan hadis, tetapi kitab-kitab yang ulama-ulama buat. Dan ada juga orang-orang yang pergi belajar di luar negara sana, dia belajar dengan orang kafir sendiri tentang agama Islam. Allah, awak nak belajar tafsir Quran ni tidak boleh dengan mana-mana ustaz yang tak ada sanad tafsir. Dia ni pergi belajar dengan orang kafir tu, dia tak percaya Islam tu sebagai agama. Karena PhD dapat PhD pun tu jadi menteri pun ada. Malah sebut nama awak kenal kalau beritahu. Dua orang menteri lah. Akibatnya yang berlaku ni, maka yang berlaku ni pakat menuduh kamu, tuduh aku. Dah, yang sebenar sekali agama Nabi kata pemimpin yang jahat mari daripada rakyat yang jahat. Oleh sebab itu kita kena baikinya ialah rakyat kita kena baiki. Maka pemimpin ni akan ikut. Biasanya pemimpin ni orang munafik biasanya. Dia tidak akan bersedekah pada awak kalau awak tidak nak. Kalau dia tu tidak nak jadi calon. Dia tidak akan tolong awak kalau dia tidak nak jadi calon. Dalilnya selepas dia jadi wakil rakyat atau jadi kalah pilihan raya, automatik hilang dia. Gambar pun tak naik dah, dia simpan 3, simpan 4. Kan? Dan orang-orang begini dilatih. Maka Tuhan kata, jadi bala bencana yang datang kepada negeri kita ni adalah
sebagai satu peringatan supaya maulud ni berhentilah. Wah, ini panggil pemain import nak pula hari ni. Ni bawa hari dengan pancaragam lah dah. Yang syirik dah buat dah ni kita masih tak lagi. Ambil pemain import ni pula lagi. Anak-anak mari. Lama dah. Maknanya orang pak-pak lebay, Tok Imam, ustaz-ustaz ni nak joget ni lama dah nak joget. Tapi dah tak boleh. Tapi ni peluang boleh joget ni. Joget pula dalam masjid. Hari anak-anak ni tanya ustaz. Sebenar sekali tarikat Ahmadiyah, tarikat Nasrani, wirid-wirid kau-kau ni banyak dah yang bangun wirid-wirid sirullah, Allahu. Awak tak pernah tengok dah. Dia bangun berdiri, dia wirid dia Jazal Jalali wal Ikram tu satu. Jazal Jalali wal zikir Jalal dia bangun berdiri tu. Macam Allah, dia start dengan Allah Hayyum, dia slow Allah Hayyum, Allah Hayyum, asal Allah Hayyum, Allah makin lama makin dekat, akhir sekali bunyi Allah Hayyun, Allah Hayyum, Allah Hayyum, Allah Hayyum, bangun diri. Lepas tu kan Allah tu mula ni macam ni ada orang gila ni. Sungguh saya seorang daripadanya X macam X gitaris juga lah. Ni benda-benda ni kalau saya tak beritahu awak nasib baik awak bukan masuk kumpulan ni. Tapi you need to know it is being practiced till now. Di Kelantan sana tu. Siapa dia pergi larang ni? Siapa dia larang ni? Dia berjoget ni. Baca Allah tu. Allah. Sudah baca tu sebab tekak belakang. Tikak kena tutup tu pasal melompat. Mungkin saya cakap ni bukan selalu ada. Pernah dah. Kita tanya, mana mak? Cari-cari tanda. Tengok duduk dalam semua. Nampak lagi. Ingat dah isap. Astagfirullahaladzim ya Rabbal Alamin. Ini berlaku tahun 80-an. Awal saya nampaklah semua. Dah lah saya tengoklah dia kan. Kalau buat itu lagi. Astagfirullahaladzim. This are things yang masih lagi buat ni sekarang ni. Praktis. Kebanyakan daripada pondok-pondok di Kelantan ni. Awak tak tahu. Awak hanya tahu dia seh semaya ajak, dia buat maulud. Bila dia buat yang ni bermakna ada dah kita belajar baru ni. Siapa yang belajar? Iaitu banyak lagi lah yang dia banyak lagi dia sudah buat. Dan dianya kenapa kita semua tak tahu? Sebab ada satu pesanan. Awak kalau beritahu siapa-siapa, kalau tidak kumpulan kita, wirid itu tidak makul, tidak sempurna. Kerana menunjuk-nunjuk. Awak cuba bayangkan zikir Allah tu. Boleh joget dengan macam orang main rock tu lah. Lagu tu. And can you imagine ni, dia pakai jubah ni, pakai serban ni, yang buat ni. Dengan kain plekat, kalau terombok macam mana? Astagfirullah. Bila kita sekarang, kita tahu ni kan, Allahu Rabbi, ya karim, bodohnya lah. Dia tak berani nak sanggah pasal saya ni, buat juga. Dia tak, dia tidak tekong. Ini tidak tekong. Lompat ke tingkat. Dia kalau masjid, kalau surau yang kayu kena 45 structure nak tambah.
kita akan tanya, ni kita nak ratib tarikat ni. Kalau kata nak ratib tarikat tu, kena adalah sekurang-kurang setengah tan atau 1 tan kayu untuk tambah tukar bawah. Tidak bubuh, sungguh. Bergerak ni, surau tergerak. Sungguh. Yang belah perempuan begitu juga ni. Balik tabir, nampak kok. Gitu. Macam orang gila gitu. Allah. Ratib tarikat. Berbagai-bagai jenis. Itu dibuat-buat ke jadi? No. Memang gitu. Bukan ajaran Nabi. Mana setan aja. Masuk setan habis lah. Macam bagai. Yang kita duk tengok tu, yang di Turki tu, yang pusing itu. Tu biasa slow. Kelantan ni biasa rock tu. Ni nobody ambil gambar ni. Semua naik share tu kan. Tak nak ambil gambar macam mana. Dah save belakang dah. Lepas tu inject somebody is reading the Quran tengah-tengah tu. Baca Quran ada soalan. Dia panggil tu induk dia jaga kalau takut lompat. Dia kata takut lompat kau tingkat. Lompat tu tu. Lepas tu dia kena sepulihkan dia pula. Awak terkejut tak gerak tu. Gitu. Dia tu lagi di situ. Macam kerbau tu kenapa? Tanah rupuk tu jadi rata habis tu. Awak cuba bayang dia pakai kepleka. Makan rajin kan. Tak tahu kepleka. Mana pergi gaji dekat tutup muka. Dah sungguh saya kata. Nanti di samping. Back then masa tu kita tidak sangka, kita tak tahu bodoh tu, kita tak tahu lah. Everybody was serious. Masa tu lah. Lah kita ketawa kerana benda tu memang bodoh lah. 1 campur 1 3 lah. Memang. Sebanjir. Dan saya tak nak beritahu nama je tu bukan ni. Saya tak mau beritahu nama je. Nama-nama dia tu malah beritahu lagi lah buat sementara ni. Tetapi kalau saya beritahu pondok baru awak tahu dah. Jadi kita ni, saya cakap pondok ya. Pondoknya ialah di Jalan Pasir Putih. Ada berapa banyak pondok tu. Masuklah belakang. Jalan Pasir Putih. Pondok Geting. Tu saya tak tahu. Belah sana tak tahu. Jalan Pasir Putih. Jadi Allah Ta'ala kata ni iaitu Allah Ta'ala senantiasa memberi pada kita peringatan. Jadi peringatan tentang kekufuran ni tidak ada orang buat. Jadi kita ni, saya sudah mari sini, hijrah mari sini, hijrah mari sini supaya suatu hari awak semua ni sudah tafsir Quran semua sekali dan sebar agama ni. Beritahu satu persatu supaya berhenti belaka buat kufur gini ni. Doa terus kepada Allah. Kalau ramai yang pakat buat, maka mereka yang al-mala'un tadi akan terpaksa jawab dia. Kenapa ajar orang ramai jadi bodoh ni? Sungguh saya kata, biarkan orang ramai dalam keadaan tak siauman lah panggil. Duk percaya 1 campur 1 3. Jadi formula tu kena baiki lah. Jadi awak semua yang perlu belajar tafsir Quran ni. Jadi saya datang sini dengan satu tujuan supaya awak cepat-cepat khatam tafsir Quran 30 juz ni. Marilah ke rumah saya, marilah ke. Saya ngajar bila saya ada sini, insya-Allah saya ngajar tiap-tiap malam. Siari pun boleh. Siari pun boleh. Pasal saya mari dah ni. Mari ni tujuan ni satu je. Satu ni. Jadi awak cuba bayangkan tengok ayat Quran lah. Saya baca dah ayat Quran malam tadi, tapi ada orang yang tak mari malam tadi. Allahu yajtabi ilaih. Allah Ta'ala akan Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah Ta'ala akan heret
Orang-orang kepadanya, siapa dia? Man yasha, orang-orang yang dia kendaki. Apa makna kendaki? Apa makna kendaki? Orang yang Tuhan pilih, the chosen one. So you are the chosen one. Awak tak tahu dah awak ni Tuhan pilih, awak tak tahu kan? Kau awak tahu? Tak tahu kan Tuhan pilih awak, so beri awak Quran ni, dia pilih awak. Awak tak tahu kan? Awak ingat awak nak belajar aja tak? No, you are chosen. Ayatnya Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah Taala mengheret orang itu kepadanya. Man yasha, the chosen one. Orang-orang yang aku pilih. Gitu. Wa yahdi ilaih, dan Allah Taala pimpin orang itu dengan Quran. Pasal hidayah itu ada dalam Quran. Hidayah itu terkandung dalam Quran. Iaitu hidayah itu sekiranya kita belajar, kita akan dapat hidayah itu. Lepas tu warahmatun, satu rahmat sekiranya lepas kita belajar itu kita amal dapat rahmat. Rahmat itu apa? Apa rahmat tu? Ada peluang dia masuk surga. Sebab tu kan orang tanya dulu tak ada tak orang tanya kita masuk surga dengan apa? Dengan ibadat. Dia kata tak boleh kan. Jadi mereka semua kata dengan rahmat. Jadi tahu ke rahmat ni mari dari mana ni? Saya nak tanya sekarang, nak tanya awak ni. Tahu tak rahmat ni datang dari mana ni? Daripada dimula-mula belajar Quran, dalam tu ada hidayah. Lepas tu daripada hidayah tu kita beramal dengan isi kandung Quran tu, maka akan dapat rahmat. Rahmat tu memanglah dia je beri. Hidayah pun dia juga dia beri. Jadi awak semua ni dipanggil the chosen one. Allah. Buka surah Yunus pula. Awak belajar dah, tapi saya reserve lah, tafsir tu reserve lah sikit. Reserve for the future. Jadi ni, this is the future. Surahnya surah Yunus. Ayatnya berkenaan Quran. Nanti kena cari ayat surah Yunus. Falidzalika falyafrahu, ayat tu. Falidzalika falyafrahu. Orang yang tahu ni balik dah. Kalau dia boleh beritahu dah. Falidzalika falyafrahu. Okey dah. Ayatnya ialah dengan Quran. Ni dekat ayatnya. Ayat 87. Ayat 87. Ayat 80, 87. Sorry, 57. 57. Ni ayat dia. Ni ayat ni untuk awak semua. Jadi sebelum saya baca ayat tadi, saya baca tak habis lagi ayat yang saya baca tadi. Ayat yang saya baca sebelum ni, iaitu Allah yajtabi ilaih. Allah Ta'ala akan heret orang itu kepada dia. Siapa dia orang tu? Man yasha, the chosen one, orang-orang yang dikehendaki. Wa yahdi ilai, dan Allah Ta'ala memimpin orang itu padanya. Nya situ Quran, pasal dalam Quran tu ada hidayah. Lepas tu siapa dia orang itu? Man yuni, orang yang nak cari jalan kebenaran. Jadi tafsirnya duduk sini. Ni tafsir ayat tadi. Ayat tu, ayat tadi yang saya baca tu ialah surah ayat ke-13, surah ayat 13 yang saya baca tadi. Ayat ujung sekali, last sekali surah ayat Amin surah ayat ujung sekali. Di ayat tu ada 3-4 baris. Ini pula berkenaan Quran yang telah diberi pada awak ni. Ya ayuhan nas, wahai manusia semua sekali. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Benar-benarlah telah datang kepada kamu mau'izatun, suatu nasihat,
suatu nasihat, suatu pelajaran, yaitu Quran. Min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Wa syifaun, dan suatu penawar. Wa syifaun, dan suatu penawar. Ayat 57. Ayat 57 surah Yunus. Wa syifaun, dan suatu penawar. Lima fis sudur, terhadap apa saja penyakit dalam hati. Wahudan, dan dalam itu ada, dalam Quran itu ada hidayah. Wahudan, suatu hidayah yang ada dalam Quran jika kita pelajari isi kandung dia. Warahmatun, dan suatu rahmat jika kita amal isi kandung itu. Lil mukminin, untuk orang beriman semua sekali. Untuk orang beriman. Orang tak beriman dengan Quran ni tidak akan terima Quran. Tak terima. Awak panggil lah dia macam mana pun, ajaklah, suruh belajar pun dia tak nak belajar. Ni hak pelik ni. Ni pelik ni. Benda lain dia buat lah, ke haji, dia buat puasa, buat apa semua buat. Tetapi bila ajak belajar, tak mahu. Tak mahu. Kul, kata pada mereka, bifadlillah, dengan kurnia Allah ini, Quran ini, wa bi rahmatihi, dengan bifadlillah, dengan kurnia Allah Taala tu, falidzalika falyafrahu, dia kena ambil gitu, nah, ambil gitu, iaitu maka dengan Quran yang demikian itu hendaklah kamu bergembira, karena daripada Quran itu menunjukkan jalan daripada kesesatan yang ada tu, tunjuk ini sesat macam ni, yang jalan betulnya begini. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Tuhan kamu itu, falidzalika falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira. Maknanya dia Tuhan suruh kita bergembira kerana dapat Quran ni. Tiba-tiba kitanya buat dak. Bahasa rajin mari, bahasa malah tak mari. Ada kerja sikit aja, anak batuk sikit, Allah ada peluang boleh tak lagi dah. Ustaz tak ada dah, tak ada apa-apa. Nak batuk ya. Ataupun member telefon, halo, nak datang ni. Kitanya siap dah, ini pun siap lah kan dah. Nak start kereta dah, telefon mari. Member nak datang pulanya sejam lagi. Sejam lagi nak mari dah. Ni ada cat ni. Kibah hati, tahu kibah hati? Kibah hati. Oh, ini ada peluang ni, ustaz tak marah dah. Tak mari kelak. Kibah hati sendiri. Terus tak mari. Bila boleh bunyi saja ada kerja sikit, Allah, beres. Okey dah. Sebenar sekali, awak bukan kata ke saya, awak kata ke Tuhan barangkali. Tuhan yang sudah beri kepada awak Quran ni, awak buat apa? Buat tak indah, buat tak penting. Wa khairun, dialah, iaitu Quran lah, khairun, lebih baik mimma yajma'u, daripada harta yang kamu himpun daripada berniaga kamu tu, semua sekali. Apa yang kamu himpun tu atas dunia tu, semua sekali tu lebih baik Quran tu lagi. Baik, habis tu, betul. Tutup. Apa dia? Sebelum ada harta lebih baik daripada daripada semua harta yang dikumpul dalam kaum ni.